Ketua Kuala Selangor mengambil pada peringkat dasar ini untuk membuat beberapa komentar atas pindaan kanun keseksaan 2023 ini yang dipertua. Saya mungkin sedikit kelainan daripada yang lain menganggap bahawa apa yang dianggap mudah ataupun tidak dapat disimpulkan dengan pengubalan undang-undang ini selama ini, hari ini sudah menjadi satu yang, kalau boleh saya sebutkan, adalah sangat-sangat penting kerana ia sekaligus membawa kepada satu maksud daripada tujuan syariah, yakni memberikan kehormatan kepada seorang pribadi, wanita atau lelaki, yang dengan kata lain mengangkat karamah insaniah itu. Saya berasakan agak anomali dan paradoks dan pelik apabila negara-negara maju OECD yang dikatakan jauh lebih maju menjaga kehormatan manusia daripada negara kita yang majoriti Muslim, yang satu masa menggagaskan pelaksanaan RUU 355 itu. Jadi, kalau saya tekankan, ini adalah antara tujuan besar sebuah tamadun, sebuah masyarakat, sebuah negara yang kalau sifatnya madani, semestinya telah jauh lebih awal mengangkat dan mentakninkan, menggubal undang-undang ini. Malang, setelah satu kajian menunjukkan 36% dihendap dengan membawa kecederaan, membawa mungkin pelbagai depression, kemurungan, ada yang pelbagai akibat buruknya Datuk yang dipertua. Jadi oleh kerana itu saya menganggap bahawa sangat tepat setelah Women AIDS Organisation membawa lobby dan advokasi sekian lamanya, akhirnya kita mengiktiraf bahawa mungkin ia kecil persoalan hendap, tetapi ia menceroboh ruang persendirian seseorang pribadi yang sangat penting untuk dijaga dan diberikan penghormat, diberikan perlindungan dalam syariah. Sebab kalau kita dah tak tahu malu, sebab itu Datuk yang dipertua, saya bercakap atas dasar falsafah sikit ni, kerana apa? Kerana itulah persoalan hayak dan malu untuk mengendap itu boleh digubal undang-undang untuk mencegah. Tetapi benar-benar yang paling mustahak adalah untuk setiap pribadi itu tahu, seperti mana yang disebutkan oleh baginda Rasulullah dalam lisannya, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta." Kalau kamu tidak tahu malu, buatlah apa yang kamu inginkan dan lakukan. Jadi yang dipertua sikit masa dahulu ada slogan, "Malu apa bosku?" Mungkin ia membawa perspektif yang lain, tetapi pada saya, kalau negara ini boleh kita undang-undangkan sebagai negara hukum, tetapi selama manusia tidak tahu bahawa dirinya itu punya tujuan, punya objektif, punya karamah, punya moral untuk dijaga, apapun yang boleh kita undang-undangkan dan kita hukum dengan pelbagai hukum, sama ada substantive law ataupun the procedural law yang hari ini kita bincangkan, kita masih berdepan dengan kemelut manusiawi dan penyakit-penyakit dan masalah jelek, sifat-sifat mazmumah manusia itu sendiri yang perlu kita. Inilah antara lain tujuan puasa, untuk kita gugurkan sifat-sifat mazmumah itu dan kita hiasi diri kita dengan sifat-sifat yang dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Secara lebih khusus, Datuk yang dipertua, saya kira sudah jelas kenapa kita perlu meletakkan perkara ini pada tempatnya, kerana undang-undang yang sedia ada, sama ada dalam Akta Keganasan Rumah Tangga 1994, sama ada Akta Gangguan Kacau Awam, Kanun Keseksaan dan CPC itu, dan juga daripada aspek kesalahan dalam Kanun Keseksaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, kesemuanya punya kekurangan, punya lakuna, punya kelompangan yang perlu diwujudkan, satu stand alone, a piece of legislation yang kita gubal hari ini, dan mudah-mudahan kita sokong sama bagaimana ia ditarifkan bukan saja dari sudut fizikal, tetapi mengambil ekosistem ataupun mengambil suasana hari ini, yakni segala stalking dan juga hendap dalam bentuk maya, Datuk yang dipertua.
Maka pendefinisiannya saya kira sangat tepat. Unsur pengulangan, unsur gangguan yang mesti diulang seorang maupun berkelompok dan menyebabkan akhirnya bukan saja merisaukan, bukan saja menakutkan, bukan saja mencemaskan, mungkin juga akhirnya meragut nyawa seseorang, Dato' Yang di-Pertua. Lalu saya kira dari hal hukuman itu sangat wajar dihukum dengan penjara selama tempoh yang boleh berlanjutan hingga 3 tahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya sekali, dan tindakan-tindakan termasuk yang mengendap itu diperjelaskan dalam beberapa unsur dan dalam beberapa format, dalam beberapa kaedah ataupun dalam beberapa situasi, sama ada mengikuti, menjejaki, berkomunikasi dalam bentuk maya dan sebagainya, Dato' Yang di-Pertua. Jadi pastinya saya kira tidak ada seorang pun yang mahu terkecuali daripada mengangkat dan meluluskan dan menyokong sepenuhnya supaya benar-benar madani, negara madani itu bermula daripada satu keinsafan, kesedaran bahawa sudah berlalu bagaimana kita mudah-mudah menceroboh ruang persendirian, the intimate privacy domain of seseorang pribadi, lelaki atau wanita, sememang mesti dijenayahkan. It must be criminalized and it must be taken in all, dengan segalanya, tapi bermula dengan satu keinsafan moral akan tujuan kenapa manusia itu dijadikan. Terima kasih, Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat. Kuala Selangor dipersilakan Yang Berhormat.